وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما نافعا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi yang pertama sekali saya membanyakkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi lagi rezeki dan nikmat kepada saya. Dan saya ajakkan ibu, kan bapa muslimin dan muslimat semua, yang mana masuk mari dalam cang kita dah, yang mana masuk mari dengar dah. Marilah kita pakat bersyukur dan terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala tambahkan rezeki dan nikmat kepada kita semua lagi di hari ini. Amin insya-Allah. Kita jadikanlah, kita usahakanlah, kita buatlah, kita payahlah. Hari ini adalah jadi satu hari yang sangat mulia, yang Allah Ta'ala berkat dalam hidup kita insya-Allah Ta'ala. Amin. Mulai kita rem hari ini dengan kita baca doa pagi. Mudah-mudahan dengan doa pagi yang kita baca, Allah Ta'ala berkat dalam hidup kita, Allah Ta'ala mudah dalam hijab kita hari ini. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan doa kita baca pagi ni, tadi kita baca, Allah Ta'ala selamat daripada bala. Siapa duduk sakit, siapa yang duduk dalam kesulitan, apa semua tu minta Tuhan lepaskan, minta Tuhan tangok kepada kita semua. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ni adalah hari Ahad kita tu. Ada beberapa hari lagi, tak lama lah, tak sampai minggu dah. Esok hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis tu hari Ashura. Ada lagi lebih kurang 3 hari 4 hari lah. Hari ni hari Ahad dah. Esok hari Senin, hari Khamis nak siapa ni? Esok hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis itu hari Ashura. Hak kita semua ni molek pakat puasa. Hak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata siapa puasa hari Ashura, hari Khamis ni hari Ashura, 10 Muharram, Allah Ta'ala apun dosa dia nengpi setahun. Pas setahun tu hak bila hak lepas mari nengpi ti panma Allah Ta'ala lop lambap kita. Maka kelebihan lagu ni sangat besar. Lagu ni hak Nabi sebut dalam hadis yang kita dengar. Lagu-lagu mana pun cuba boleh tu kita bakal puasalah kau insya-Allah. Tanam molek, ingat molek, takut lupa. Lepas tu hari Khamis ni hari Ashura dah. Pas sunat kita puasa hak ni tu hari Tasu'a katik. Hari Tasu'a ni hari yang ke-9. Hari Tasu'a ni hari yang ke-9 lah. Wanti ka Muharram. Bermakna kata hari Rabu dengan hari Khamis sunat kita puasa 2 hari. Sunat kita puasa 2 hari, Rabu dengan Khamis nak siapa ni? Hari ni hari Ahad, esok Senin, Selasa, Rabu, Khamis.
Hari Rabu sunat kita puasa hari Tasu'a. Pas cara niat lagu mana tu, insya-Allah kita nak royak kali lagi berdekat dengan hari nak hafal tu. Aku royak pian ni lalu tu, lalu dah tu boleh. Nah, sahaja aku puasa sunat hari Tasu'a sehari kerana Allah tak boleh, tapi nak niat lah ni hari ni malam ni tak boleh, mungkin tak siapa lagi. Nanti berdekat-dekat dengan nak siapa hari Tasu'a tu, hari last kerana kita nak sebut kali lagi cara niat puasa hari Tasu'a. Cara niat puasa hari Tasu'a lah mana, cara niat puasa hari Ashura lah mana, insya-Allah taala. Nah, kita akan royak so wifat kita semua ni, nah mudah kita buat amal, insya-Allah taala. Nah, jangan lupa kita bakal niat nak puasa laka. Nah, wanti apa nama ni, wanti sipat dengan sipkau Singha. Hari ni wanti apa hari ni? Hari ni wanti Simha. Nah, Simha hari ni. Siphok, sipcek, sipat, sipkau yalah dah. Wanti sipat hari ni tu wan put, wanti sipkau tu wan perahat. Nah, dua hari tu sunat molek kita pakat puasa laka, insya-Allah. Jangan lupa tu. We peri ingat teh. We peri ingat teh. We bani kamtian dulu dah kita lupa dah hari Ashura tu. Allahumma salli ala Muhammad. Habis di situ nah. Alhamdulillah, jadi pagi ni kita ada sambungan lah benda hak kita sunat buat di hari Ashura, hak sebut dalam kitab Syekh Daud ada belah kara. Kalau tengok dalam kitab Syekh Daud tu ada belah kara ni dalam kitab hak ni. Kitab Syekh Daud tu kitab Musalli tu lah, dan kitab lain-lain lagi hak Syekh Daud kita karya banyak. Nah, ratus lebih lah. Ratus kitab lebih. Di antaranya kitab hak ni. Nah, di muka surat 131. 131. Dia royak ada belah kara. Nah, patut kita nak samalah tahun tisah hari ni. Belum pada kita nak ngaji hatu tu, kita mari baca doa pagi dulu. Kita mari baca doa pagi dulu. Semoga-moga mudah-mudahan Allah Taala beri berkat dalam hidup kita. Tuhan ampunkan dosa kita semua, dan Tuhan selamatkan kita daripada bala. Amin, insya-Allah taala. Nah, patut saya haraplah fak kita semua yang mana masuk mari dengar belakang dah ni, kita bakat cek lagi dah. Kita bakat cek lagi orang lain saat ni tu boleh dengar bersama dengan kita. Molek ke tak kita panggil orang mari ngaji? Molek ke tak kita panggil orang mari dengar orang ngajar? Contoh misal atau gini, amun nak banding win apa kata molek ke tak molek? Deh, molek ke tak molek? Misal ada orang mari duk ngajar di masjid, ataupun orang mari duk ceramah, kita pun ayat orang yang tak pergi lagi. Fak kita semua, fak mu tak tahu ke kata baba mari ceramah mana ni? Baba mari ceramah, baba mana? Baba hak ni. Oh tu lah. Mujur merayak. Jadi sesungguh hak mula-mula tu, orang tu tak tahu atau ada baba ceramah mana ni, tapi kita royak muka dia muduk perakat dah boleh jadi baru klik. Contoh kata orang lain boleh tahu kata ada orang ceramah malam ni, dan orang lain hak ni tu boleh pergi dengan ceramah dengan sebab kita royak. Pahala hak tu hewi kepada orang lain hak ni tu hewi juga kepada kita. Sebab apa? Sebab kita royak kepada orang. Kita royak kepada orang. Nah, sebab itulah orang bermasuk zuhur, bermasuk asar, bermasuk ngorek, bermasuk isya, bermasuk subuh. 5 tu orang ni pahala dia tu banyak. Ada ulama kata orang pahala banyak pada orang di timah semaya lagi. Sebab apa? Sebab orang boleh pakat tahu waktu semaya masuk dah sebab ia sore. Orang boleh pakat mari masjid sebab ia sore. Bukan sebab tu imam panggil, tu bila ada panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, duk panggil hayya 'alas salah. Duk panggil. Nak duk panggil orang. Jadi orang lain pakat mari masjid sebab tu bila orang mari di masjid, 70 orang ke 50 orang ke 20 orang ke 10 orang, tak kira lah. Allah Ta'ala beri pahala kepada Tok Bilal lah ke. Ni maka hak saya nak oyaknya hak kita semua hak masuk mari dengar dah ni. Nah, kita pakat tolong cewek orang lain boleh pakat ngaji pada pagi ni. Orang lain hak tak ada buat gapo ke, dia pun nak ngaji juga tapi tak tahu kata nak dengar baik mana, nak dengar kok yang mana. Nah, kita tolong cek. Nah, masuk dalam sang kita, masuk dalam waris kita, masuk dalam kawan guru kita.
Nah, we demo boleh pakat dengar pagi ni. Nah, berapa orang hak dengar sebab kita cek tak kira 3 orang, 4 orang, 10 orang tak kira lah. Allah Taala wi pahala kepada kita juga. Dan insya-Allah kita bakat kongsi belaka dah. Man dalla ala khair kafailihi. Insya-Allah Taala. Habis itu. Bagi kita semua, nah yang mana duduk dengar ni cek belaka dah. Nah, kita patut triam form belaka dah nak baca doa pagi ni. Kita mari pakat baca insya-Allah. Jadi saya harap buat kita semua ni nah pakat baca doa pagi-pagi belaka lah. Mudah-mudahan nah tahun baru pun masuk dah. Pi mai kau lew. Nah, kita ada ubah ada doa-doa kita baca pagi-pagi. Nah, mudah-mudahan nah hidup kita Allah Taala wi berkat. Nah, insya-Allah Taala. Jadi saya harap kita semua pakat baca turut belakang. Siapa yang ingat tu kita baca sekali. Siapa yang tak ingat lagi tu kita baca turut insya-Allah. Orang tina mai uzur gapo boleh baca belakang dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Itu doa waktu pagi. Doa waktu pagi masuk masa pagi tu Nabi kita baca doa ni lah. Nah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Itu doa waktu pagi. Kemudian kita mari baca pula doa penghulu istighfar. Mudah-mudahan dengan sebab doa penghulu istighfar ini Allah Taala ampunkan dosa kita semua. Amin insya-Allah. Nah, tak kira dosa hak learning, hak baru ataupun hak lama dah, hak dulu. Nah, kita bakat baca. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta. Kita mari baca kali yang kedua pula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta. Dua dah. Kita mari baca kali yang ketiga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru
az-zunuba illa anta. Cukup 3 kali. Alhamdulillah. Kita rasa mujurlah yang mana Tuhan izin mulut kita ni boleh baca istighfar, boleh baca doa istighfar. Apa kita nak benarlah Tuhan apa dosa kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita baca doa istighfar pagi ni 3 kali, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Amin, insya-Allah. Kita tahu diri kita ni buat dosa dengan Tuhan banyak. Mata kita tengok benda maksiat banyak, telinga kita dengan benda maksiat pun banyak hari-hari kita buat benda maksiat. Lepas tu kita naklah beri Tuhan maaf kepada kita. Lepas di antaranya kita baca istighfar. Istighfar hak molek sekali, sayyidul istighfar, hak kita baru baca saning baru. Alhamdulillah, mujurnya Tuhan aku boleh baca anak pagi. Mudah-mudahan ini tanah Tuhan duduk ampunkan dosa aku. Moga kita ni tak ada tahu. Kita harap dengan Tuhan Allah Ta'ala izin aku boleh baca istighfar ni. Maka mintalah ini jadi satu tanah hak Tuhan aku tahu. Kata Tuhan duduk ampun dosa aku dengan sebab aku dah baca istighfar pagi ni. Alhamdulillah, mujurnya Tuhanku. Alhamdulillah. Maka dengan sebab tu boleh tu kita usahalah pagi-pagi baca. Kalau kita ingat dah tak apa, kita baca sendiri. Kalau tak ingat lagi, minta masuk dalam rekan kita. Sebab dalam rekan kita pagi-pagi ni kita baca semua. Belum pada nak ngaji hak ni tu, kita baca doa pagi-pagi ni dulu, nak beri Tuhan ampunkan dosa fak kita. Saya pun baca, fak kita semua pun baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu satu doa yang paling molek sekali lah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab hadis Sahih Bukhari, yang ada bentuk hadis ni, Nabi SAW royak siapa baca doa ni, Allah Ta'ala dia mati dalam masuk syurga. Ke orang ni mati, orang ni dikira yang di ahli syurga. Orang mana? Orang yang baca Allahumma anta rabbi hak ni. Sebab tu moleklah kita baca semua. InsyaAllah Ta'ala. Habis itu satu doa. Lepas tu molek lagi pula kita baca ratik lepas asar. Sudah kita mayat asar ke kita baca ratik. Hak ni habis. Kemudian kita pergi pula baca doa yang ketiga lek pagi ni, iaitu doa minta selamat daripada bala. Minta selamat daripada bala. Kita bakat bacalah ke insya-Allah. Siapa yang ingat dah, siapa yang ingat dah, kita baca kali. Siapa tak ingat lagi, kita baca turut. Sayyidul istighfar, doa istighfar saat ni kalau kita nak baca semua kita nak buat amal baca lepas maya fardu pun boleh. Sudah kita maya asar kita baca, sudah kita maya zuhur kita baca, sudah kita maya maghrib kita baca, sudah kita maya isya kita baca pun tak ada masalah. Boleh. Tapi hak moleknya yang tinggal lah masa lek pagi hak ni tu lepas subuh ke ataupun bukan ke. Lek pagi dengan lek petang yang tinggal tu kita nak bubuh dan nak tambah di masa lain pun tak ada masalah. Tadi ya dah, insya-Allah Taala kita dapat kelebihan yang sangat besar juga insya-Allah Taala. Habis di situ. Kemudian kita mari baca doa yang 3, doa minta selamat daripada bala lah. Jadi kita semua yang kita kata lah ni serata tepat. Covid corona duk ngebok dak habis-habis lagi. Tengok aku tu kau naik semua. Tengok aku tu kau naik, ada orang yang habis menata hilang, hilang lagi fobat hilang ke apa. Yang nyakit ni subhanallah dalam hadis Nabi SAW semua nyakit itu ada ubat. Tak ada nyakit hak tu hewak turun mari malaikat ada ubat. Apa Allah Ta'ala semua nyakit tu dengan ubat ni. Asbabnya nak ayat tu. Maka kita semua tu kalau kita duduk alai kecemasan dah, duduk alai ujian, supaya ujian kuik ke apa ni ke, mintalah kita baca doa ni sokmo-sokmo. Ataupun kita ada nyakit golan. Ada nyakit golan lagi tak sabit dengan kuik, tapi adalah sakit-sakit nyakit-nyakit tu. Kita baca hak ni sokmo lek pagi 3 kali, lek petang 3 kali. Ini di antara doa kita nak beramal. Ataupun kita takut bersembah, demo deki kita, demo buat barang,
Kena di kita ke apa semua tu, kita beramal baca doa ni hati. Nah, mana weh? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Doa tu. Nah, kita baca semua lek pagi dan lek petang. 3 kali baca. Kita mari baca nah lek pagi dulu 3 kali. Pian insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wi kita selamat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Cukup 3 kali. Nah, kita bakat baca semua. Lek pagi baca, lek petang pun baca, lepas asar tu. Baca hak ni juga 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Baca 3 kali tak apa minit ali. Nah, tu dia nah, tak apa minit ali. Habis itu. Pasal doa lagi. Allahumma, baca tu. Allahumma inni a'udzubika minal barathi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ada tak? Kali lagi lah. Allahumma inni a'udzubika minal barathi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu doa minta jauh daripada penyakit-penyakit juga. Nah, doa-doa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Nah, ajar kepada kita semua. Maka doa hak Nabi kita ajar ni doa hak molek. Kita nah, doa hak baba tu duk ajar, doa hak baba tu duk royak. Molek juga. Apa ni doa hak baba-baba duk buat molek agak, tapi doa hak lebih sekali doa hak mari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai wa amal laka dah insya-Allah taala. Kita yakin dengan gapo hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Kita pakai usaha laka dah insya-Allah. Habis itu bahagia doa lek pagi kita baca. Nah, kemudian kita masuk pula bahagian yang kedua, kita nak ngaji pagi ni. Sudah kita baca doa pagi, kita ada ngaji semua. Sebab tu kita semua wi masalah untuk ngaji agama ratib. Kita wi masalah ngaji agama ratib lek pagi kerana sejak lebih ataupun lek malam kerana misal kita tak ada nak ngaji lek pagi. Contoh misal Ustaz Amal ni Allah kena hijau tak ada lek pagi. Dia baca doa ustaz ya. Baca doa lepas tu pun kena pergi lalu dah. Tak apa, kita cek, lepas tu kita nanti dengar malam ni. Nak tidur kerana kita dengar. Kalau tak ada nak baca lek pagi kalau tak ada kita nak dengar nak ngaji lek pagi kita cari masa juga untuk nak ngaji. Insya-Allah taala. Habis itu kita mari tengok hak dalam kitab hak Syadaud ni sebut dalam kitab dia benar hak sunat kita buat di hari Ashura ni. Wan perhat ni nak apa ni hari Ashura tu gapo ratik. Dan saya gia hari ni tahun tisang dan saya gia. Lepas tu kita semua pakai ceratik. Orang lain saat ni tu boleh dengar juga, boleh ngaji. Orang lain boleh tahu, boleh ngaji. Lepas tu orang lain boleh buat amal. Sebab kita share ni, kita boleh pahala pula situ. Kita duk ngaji boleh pahala dah. Kita duk buat amal gapo hak kita ngaji boleh pahala dah situ tu. Hak lain lagi, mana hak lain kita boleh pahala juga. Orang lain mari ngaji, orang lain masuk dengar sebab kita share. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita boleh pahala juga di situ. Allahu Rabbi. Mari kita ngaji.
Dan saya gia dikerjakan pada hari Ashura sebelah perkara ini. Belah perkara semua dah. Yang pertama iaitu sembahyang hak ni kita ngaji dah. Dan gapo lagi? Dan yang kedua tanam molek dah. Dan yang kedua iaitu apa nama ni? Dan ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni masuk dalam benar hak sunat kita buat di hari Ashura mengikut hak Syekh Daud sebut dalam kitab dia. Mengikut hak Syekh Daud sebut dalam kitab dia. Benar yang keduanya saya ni royak ni tak ada pelatur supaya dalam kitab dah. Hanya saya nak ambil semualah. Hak dalam kitab royak belah kara tu amal nak sebut semua. Tapi amal nak sebut hak mana dulu tu amal nak letak suku pula. Yang kedua tu kita nak ngaji benar hak sunat kita buat di hari Ashura tu iaitu ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit. Hak ni hak Syekh Daud dia sebut dalam kitab dia. Lepas tu dia sebut dalam kitab. Sebut dalam kitab ni juga dia kata kan. Dia sebut ziarah akan orang sakit. Ziarah orang sakit pada hari Ashura. Siapa-siapa ziarah orang sakit di hari Ashura. Hari Khamis ni nak hafal ni. Misal tu seorang kita sakit kerana tu dia maka dia boleh pahala seolah-olah dia ziarah semua anak ada. Supaya dengan dia pergi ziarah orang mana orang sakit semua. Orang sakit pula supaya dia pergi ziarah manusia semua dalam dunia ni. Kita tak kuasa nak pergi ziarah orang semua dalam dunia ni. Taruh dalam kampung kita tak tubik pergi cari mana. Tapi nak atas kalau kita pergi ziarah orang sakit di hari Ashura ni tu, misal tu hari Khamis ni. Kita pergi ziarah orang sakit. Kita tahu kata ya tu sakit, ya ni sakit, kita pergi ziarah. Kita boleh pahala supaya pergi ziarah semua manusia. Subhanallah. Kita tahu dulu. Lepas tu learning ni kita tak boleh nak pergi sumsi lagi sebab Covid. Takut jadi pesen kena kat tua belaka. Kalau lekat dia kita kena tahu kelebihan dulu, gapo dulu. Lepas tu kita tengoklah dalam belah kara hak aku kuasa buat gapo rati kita buat. Kalau hak kita tak boleh nak buat lagi, kita tak usah buat lagi tapi molek buatlah ke. Tapi kalau tengok keadaan setanakan learning Covid gapo ni nak pergi rumah orang ni, walaupun orang sakit pun kita bimbang juga. Bimbang gapo ke? Kita tangguh dulu. Lagu tu dah habis. Kalau kita tengok kelebihan orang ziarah orang sakit ni, ya dalam Islam kita suruh. Suruh kita ni ziarah orang sakit. Lebih-lebih lagi orang Islam. Lebih-lebih lagi adik-adik dan sayang kawan guru kita. Sayang kawan guru kita. Hak kita kenal, hak kita tak kenal. Asalkan dia orang Islam, disunatkan disuruh kita saat ni tu ziarah orang sakit. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut kelebihan orang hak ziarah orang sakit. Kita pergi ziarah orang sakit, kita boleh gapo? Satunya, dalam hadis Nabi sebut malaikat hak duduk atas langit. Malaikat yang ada atas langit, royak, panggil, lahong, seru. Kepada bumi kan? Malaikat royak, hei orang hak yang ziarah orang sakit. Misalnya kita ziarah orang sakit, pak orang sakit tu orang Islam. Malaikat tu hidupmu hari ni berkat. Hidupmu jadi bagus. Hidupmu jadi molek. Dan Allah Ta'ala membinakan, Allah Ta'ala buat satu mahligai, satu rumah wikutmu dalam syurga. Nak mana misalnya kita pergi ziarah, tubik pada rumah kita niat nak pergi ziarah orang sakit. Orang sakit tu orang kawan guru kita, kawan waris kita kena. Masa kita pergi ziarah ni tu, Nabi sebut dalam hadis Allah Ta'ala buat satu rumah di kita dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu. Lepas tu dalam hadis yang lain, Nabi sebut kena, Nabi kata
tiada daripada seorang yang Islam yang ziarah sakit ia akan satu orang Islam yang lain. Kita orang Islam dah, kita ziarah orang sakit. Pak orang sakit orang kita ziarah tu orang Islam. Sang kita ke, kawan gu kita ke, adik-adik kita ke, waris-waris kita ke, tak kira lah. Ataupun orang kita kenal ke, tak jadi waris, tak jadi sayang, tapi kenal dia. Aku nak pergi ziarah, bunyi kata dia sakit. Nah, kita pergi saat ni tu pergi mana? Pada waktu pagi. Contoh kata. Nah, Nabi sebut dalam hadis pergi pagi. Orang yang pergi ziarah orang sakit di pagi ni, minta ampun atasnya 70,000 malaikat. 70,000 malaikat duduk berdoa, "Wi Tuhan ampunkan dosa orang ziarah orang sakit." 70,000 malaikat. Ya Allah, malaikat ni makhluk yang paling mulia nah. Lepas pada para nabi, para rasul, sahabat ni, nah, fak malaikat. Sebab fak malaikat ni la ya'sunallah. Malaikat dia tak deraka ke Allah. Ambil ya Tuhan buat dia, siapanya nak kemat, malaikat duduk sujud kepada Tuhan semua. Ke malaikat duduk senantiasa semua buat ibadat kepada Allah. Pas malaikat ni malaikat hak Tuhan buat ni, hak Tuhan jadi ni, berapa orang? Berapa malaikat? 70,000. Duduk minta ampun kita. Lagu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, maapunlah dosa orang hak gizat dah orang sakit ni ya Allah. Bukan seorang malaikat, bukan dua orang malaikat, bukan tiga orang malaikat. 70,000 para malaikat, subhanallah. Gitu nah. Dan jika ziarah orang sakit, dia gizat orang sakit, orang Islam lah, pada waktu petang pula. Malaikat 70,000. Nah, 70,000 malaikat duk doa Tuhan ampunkan dosa dia juga. Tak kira kita nak pergi ziarah orang sakit lek pagi ke lek petang ke, nak ayat atas kita tubik pada rumah. Jalan tubik pada rumah nak pergi ziarah orang sakit. Allah Taala nah ampun dosa kita sebab 70,000 malaikat duk doa minta Tuhan ampunkan dosa kita. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besarnya. Sebab itulah. Nah, learning ni saya tak nakkan learning tak usah lagi lah kita kata kuih lepas badan ni ya. Kalau misalnya pergi kita boleh jaga tu lain. Gitu dah. Pas COVID ni tahu dah kalau lebih besar pun COVID ni. Nah, kita tak usah lagi. Tak apa ni sebab COVID saya tak nakkan COVID. Takut jadi panggil panya kita gizat dah orang sakit, kita sakit diri. Tu dah ada juga. Dah kita beritahu kelebihan dulu. Dah insya-Allah taala. Nah, lepas tu itu satu. Dalam kitab ulama sebut apakah hukum ziarah orang sakit. Dalam kitab ulama sebut ziarah orang sakit itu sunat muakkadah. Sunat pahala banyak sekali. Pahala banyak. Lepas tu hak kata sunat kita ziarah orang sakit itu jika ia orang sakit itu Islam. Adik-adik kita orang Islam, kita sunat ziarah dia masa dia sakit. Dia pahala banyak. Ada pun orang kafir, misal tu orang ni orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir, bolehkah kita pergi ziarah dia? Dia kata sini, ketiadaan sunat menziarah sakitnya. Masa orang kafir hak ni tu dia sakit, tak sunat kita ziarah. Tak sunat ziarah. Mana kata sunat pergi ziarah orang sakit tu orang Islam. Bah kalau misal tu pergi juga, kita pergi ziarah orang sakit tu orang kafir. Lagu mana? Ada ulama katanya haruh. Tak ada haram ke apa dak. Tapi nak boleh pahala tu kena orang Islam lah. Ambil. Pas masuk patu dia sebut sini, ziarah orang sakit itu adakah disuruh tiap-tiap hari? Misal atau sang kita. Kita seniknah aja sakit duk hospital, duk rumah payabah. Kita kena pergi ziarah dia nak hari ke hari ni, pergi esok pergi baik tu ke? Ulama sebut lagi tak kena. Dia kata kena. Dia kata, saya pergi ziarah orang sakit itu, jangan berturut-turut hari.
Mana tu jangan kita pergi seumur. Jangan kita pergi seumur. Sebab apa? Takut dia saat itu orang panggil katanya apa kata susah hati ke jadi kita pergi saat itu pergi lama-lama sekali. Malaikat kalau kita pergi saat kita sebagai tu seronok hatinya kita. Hak tu malaikat kita pergi semua. Tapi pergi pun yang hidup lama. Nama kan pergi duduk makan nak buah kayu hak dia memari duduk ziarah habis dia sore. Tak lagu tu. Kita pergi pun gini. Yang pertama kalau kita pergi tu lama-lama sekali ke 2-3 hari ke rena. Kita pergi juga ziarah. Tapi jangan kita pergi semua takut dia cemuh ke rena. Kalau malaikat kita pergi saat itu dia rasa suka hati. Duk buang dengan kita, duk kecek dengan kita, boya tengok kita pergi ziarah dia senang hati. Mujur. Kita malah pergi ziarah semua sebab nak senangkan hati dia. Nak nak wisne hati dia. Hak tu tak apa. Tapi kalau kita misal tu moga ada orang lain pun duduk cara gapo dah. Kalau kita pergi pun tak pergi lama-lama sekali pun tak ada gapo. Hak tu kita molek pergi lama-lama sekali. Masa kita pergi tu jangan duduk lama dah. Kerana ya ayat sini kerana menjadi orang yang sakit itu cemuh dan gelar gesah dan menegah daripada nak sepenuhkan hajat orang sakit. Kadang-kadang orang sakit dia nak buat gapo-gapo hak dia dengan sebab kita ada tu dia tak nak buat. Maka kita pergi ziarah tu pergilah tapi pergilah yang hidup lama dah. Ni dak alik pagi sebab teh jangannya keluarga dia gapo semua nak duk kali nak gapo susah kencai gapo dia kita ratik. Lagu tu dah. Ini masalah kita pergi ziarah orang sakit. Tak kira lah ziarah orang sakit masuk orang sakit duduk hospital ke ataupun duduk di rumah ke kita pergi hak ni tu jangan duduk lama dah. Betul takut orang sakit tu ada gapo nak buat, ada hajat dia gapo nak buat ratik ke habis. Itu satu. Pas masalah ni kita ke jaga dululah. Nak pergi gaduh-gaduh tu, nak pergi duduk ramai-ramai tu tak payah lagi lah. Takut jadi banyak perkara. Yalah ni setanakan tak ada peketik lagi setanakan COVID ini duduk ngebut lagi. Cuba boleh lah ni ke tak usah pergi mana lagi lah. Pas tengok akal COVID hari ni pun duduk naik tak betul-betul lagi. Maka fak kita semua jangan lupa doa dengan Tuhan sama-sama, mayahajat sama-sama, istighfar taubat sama-sama. Mudah-mudahan Tuhan akadkan pahala ni. Dan insya-Allah taala. Itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga gapo lagi? Dan ziarah orang alim. Ziarah orang alim. Sunat kita ziarah orang alim di hari Ashura. Hari Khamis ni. Masalah ziarah orang ni kita tak dulu. Sebab setanakan COVID lah ni dah tak ada peketik lagi. Nak pergi ziarah orang alim, nak pergi ziarah orang sakit gapo tu, kita pergi lepas-lepas ada ni tak apa. Tapi nak oyak dulu kita tahu. Kata benar hak sunat kita buat di hari Ashura. Hak sebut dalam kitab Syekh Daud ni ada beberapa perkara dan ada gapo ratik. Betul. Yang ketiga ziarah orang alim. Ziarah orang alim. Ziarah para tok guru kerana alim ulama kerana amal sana ni kita ziarah lah tok guru hak tua-tua. Tok guru hak buka-buka bonok tu. Dan kita pergi ziarah para guru hak nu lah berkat lagi. Lepas tu sebut dalam kitab dia kata barang siapa datang kepada orang alim, ziarah orang alim pada hari Ashura. Dia pergi ziarah orang alim di hari Ashura. Pergi ziarah orang alim tu buat apa? Supaya mendengar ataupun belajar daripada sesuatu perkara, sesuatu masalah pada agama. Kita pergi ziarah orang alim tu nak apa? Nak orang alim doa kita, nak orang alim saat ni tu nasihat kepada kita. Kita orang pergi ziarah ni tu boleh ke apa? Diberikan pahala. Tuhan beri pahala seumpama muhajirin dan ansar. Yakni sahabat hak pergi di Mekah
Bukan sahabat hak duduk Mekah pergi Madinah. Betul. Tu panggil muhajirin. So panggil Sayyidina Umar, nah dia duduk di Mekah. Lepas tu hijrah pergi Madinah. Dan Ansar ni sahabat hak duduk di Madinah, duk tolong Nabi, duk bantu Nabi SAW. Dan orang hak yang buat amalan ni boleh masuk syurga. Hak sebut dalam kitab syahadat ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu kita pakai usaha lakalah. Lepas-lepas ni kalau masa Covid ni dak payah lagi lah. Takut kita tak tahu kata ada ke tak, mungkin kita pergi situ pergi sini, takut lekat Covid kita pergi jumpa dengan Tok Guru, bah lekat di Tok Guru nyanyi pula. Tu dia, kita nak ambil kelebihan besar tapi ya setanak kala ni tak ada orang banyak tu amnui kuasa sedut lagi ya. Mung kena jaga diri mung, aku kena jaga diriku, la darara wala dirara. Kita tak boleh buat mudarat diri kita dan tak boleh buat mudarat diri orang lain. Tu ajaran Islam kita hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Sebab tu kita semua ngaji wi tahu dululah. Wi setanak kan peketik gapo jadi duduk alai pawak peketik gapo dah insya-Allah taala. Bila lagi nak jadi pawak peketik ustaz lah ning duduk akon naik sokmo. Kita tak putus harapan dengan Allah taala. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Allah Ta'ala hakwi penyakit, Allah Ta'ala hakwi sembuh. Kita mi kuang sama, kita tak ngaku kata Allah mi kuang sama. Tak, kita ngaku Allah Ta'ala je hak mi kuang sama. Dan kita jangan lupa berdoa dengan Tuhan dan insya-Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mari dengar lagi kelebihan orang yang duduk dengan para alim ulama sikit lagi dah. Dalam kitab Hidayatul Muta'allim, kitab yang ni biasa ni di muka 75 yang sebutkan dia kata lazim oleh kamu dengan bersedudukan dengan ulama. Mu kena pergi duduk ratik dengan ulama. Dengar gapo hak dia duk ngajar, dia nasihat kepada mu. Gini. Ya Tok Guru tu kita kita kenal Tok Guru tapi Tok Guru kenal kita tak tahulah. Tapi gini. Kalau Tok Guru kenal kita, adalah hati Tok Guru tu nama kita, alhamdulillah mujumnah. Tapi misal kata Tok Guru hak ni tu tak kenal kita. Sebab orang anak murid dia ramai. Gini, walaupun Tok Guru tak kenal kita, tak ingat nama kita tak apa. Wi dalam hati kita anak murid ni ada Tok Guru. Wi adalah hati kita anak murid kasih kepada Tok Guru, ingat kepada Tok Guru. Anak murid lagu ni selamat di hari akhirat esok. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya ramai orang pas Tok Guru mana nak ingat. Tu dia Ingat pun ingat hak duduk dekat-dekat dengan dia, hak duduk pergi mari sokmo rumah Tok Guru. Tu dia. Hak ngaji sokmo depan meja ke tepi meja ke tu lah. Tapi tak apalah. Misalnya Tok Guru tak ingat nama saya, tak apalah. Tapi saya ada Tok Guru dalam hati. Pun tak apa dah cara tu. Dia tak lupa. Jadi kalau masa-masa luar hak ni tu supaya lepas Covid ke apa dah, boleh kita ni, boleh pergi nawa, boleh pergi jalan, kita kenal Tok Guru mana, kita nak pergi jumpa, sila banyak-banyak. Bala ni ke Tok Guru tak ramai mana dah. Kita tengok tengok lah ni ke, duduk dengar berita lah ni ke, bapa-bapa alim ulama pas sore mati saat ni tu. Allahumma salli ala Muhammad. Mati pas sore Allahu Rabbi. Tak ada lagi tu tak apa ramai lah. Kita pakai doa lakalah, minta wi para guru-guru kita, tok guru kita, bapa-bapa hak adalah ni, Tuhan wi panjangkan umur, Tuhan wi sihat tu badan belaka. Wi kita boleh ngaji, wi kita boleh saat ni tu dengar nasihat dia. Dan insya-Allah jangan lupa kita doa ratik kepada para guru-guru kita. Belah kita tak biasa ngaji dengan dia, tak biasa jumpa dengan dia, tak biasa ngaji dengan dia, tapi kita minta doa lah ratik. Ya Allah ya Tuhanku, minta lah wi tok guru bapa-bapa yang ada tempat kami nak tani nang jalan ni, wi amai panjangkan umur, nasihat tu badan. Tak apa dah. Doa lagu tu.
Jadi ia sebut lagi tak dengan terana, lazimkan oleh kamu dengan bersedudukan dengan ulama. Mungkin pergi cari gatik ulama, pergi jumpa dengan ulama, lepas tu dia nasihat kepada kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menghidup ia akan hati yang mati itu dengan nur cermelang cahaya hikmat. Nah, jadi dia sebut katanya, nah hati kita hak duk karat dengan dunia, hati kita hak duduk lobo tomok dengan dunia hak ni tu, buat kita boleh jumpa dengan tok guru ulama, ulama tok guru tu nasihat. Nah, nasihat kita royak, nah sikit-sikit kita berdengar pada dua tu, hati kita tu jadi cerah, jadi ingat kelik kepada Tuhan. Seperti menghidup ia akan bumi yang mati itu dengan hujan. Supaya bumi ataupun pohon kayu, nah hak tak ada kena air banyak hari ya. Buat kena air pak segar hati kita yang duduk dengan dunia lagu tu. Nah, duk cari dunia, duk dengan dunia, buat kita dengar orang ngajar star. Nah, hati kita jadi apa? Jadi nah kena air, buat kena air, jadi rasa ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, ingat kepada Tuhan. Tu. Sebab itulah kita carilah masa dengan orang ngajar katik. Pahala ni kita tak nak pergi ngaji ke masjid, ke balasah ceramah tak boleh lagi. Nak kuik dia mau katuk, dia mau lari kat bawah semua. Pahala ni ya ada YouTube, dia ada live show, ya ada TikTok show dalam Facebook ke apa, kita pakat tiktam, kita pakat dengar belaka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wi hati kita hak ni tu. Nah, hak duduk karat, hak duduk tak molek tu jadi apa tu, jadi segar, jadi cemerlang, jadi apa, jadi cahaya ada dalam hati kita, jadi cerah. Nah, insya-Allah taala. Lepas tu dalam kitab, nah hak ni lagi yang sebut, siapa-siapa yang duduk serta orang lagu ni, kita boleh sifat orang lagu tu juga. Mana dia sebut kata siapa yang duduk kali dengan orang kaya, nah jadi menambah kasih dunia. Kalau kita duduk kali dengan orang kaya, kenapa orang kaya ni dia duduk royak hak kaya dia tu. Waktu kita duk dengar orang kaya duk kecek ke, waktu kita wasa nak atik kaya. Pas nak kaya dia kena lobo. Lobo kerja ke apa. Jadi nah waktu kita kasih kepada dunia. Kalau duduk dengan orang kaya. Yang kedua, siapa-siapa duduk dengan orang pakai miskin. Menambahkan redha, menambahkan sabar, menambahkan syukur. Kalau kita duduk kali dengan orang miskin, orang susah ke, nah jadi kita nak boleh ke apa? Kita nak boleh syukur. Gapo hak kita ada, terima kasih dia Tuhan. Nah, gapo kita susah, kita sabar. Nah, siapa yang ketiga, siapa yang duduk kali dengan raja. Nah, menambahkan takabur. Wasa diri lebih lah. Muka raja ni lebih ke. Baru duduk kali dengan orang debel ni, wasa kita debel juga. Betul. Yang keempat, kalau kita duduk kali dengan orang tina banyak, nak cai welayu kat orang tina lah kita kata, menambahkan syahwah, keinginan, nafsu khatamah. Yang kelima, nah siapa-siapa duduk kali dengan budak, duduk main dengan budak, jadi banyak lalai. Jadi banyak lupa. Nah, lepas tu siapa-siapa yang duduk dengan orang fasik, orang fasik ni, nah orang buat benar maksiat. Nah, orang buat benar maksiat, orang buat dosa besar, menambah rasa nah kita hak ni tu jadi buat benar maksiat dan rasa nah lamat taubat pun tak apa. Kalau kita saing duduk kali dengan kawan gucuk biasa dak maya, kita pun rasa tak apa dia tak maya. Sebab apa? Sebab saing-saing kita tak maya lah ke. Ataupun kita pakai fit luar fit baju fit biasa tu beg ketat-ketat, nah rasa tak apa. Tu orang panggil tu, kalau kita duduk dengan golongan orang fasik, kita pun jadi nak buat fasik atik. Kita pun jadi nak buat supaya dia ratik. Dan yang ketujuh, siapa-siapa yang duduk kali dengan orang alim, nah kita nak khatamah ilmu. Duduk kali dengan orang alim, nah kita boleh dengar yang ngajar semua. Ya apa? Boleh dengar dia ngajar. Alhamdulillah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu nah kalau kita duduk dengan orang biasa mana, boleh lagu tu. Duduk dengan orang juruh, siapa kita juruh. Bisa atau kita ni bukan orang raja maya, tapi duduk kali dengan orang raja maya ni, Allah rasa tak maya tak kena. Bawa orang bezo hopak, nah kita nak duduk dia senyap-senyap atau semaya pun,
Nah, sangat kita duk sai 4-5 orang tu, orang bayar Zuhur pak gi mayalah ko. Lepas tu ya ajak pula kita, kita gi mayat ke bayar Zuhur. Kita wasa gamak ke dak tak segi mayat wasa gamak ke dak nak partisip tak segi mayat walau kita orang Islam. Dak gamak kena gi juga mayat. Tengok. Sebab tu minta lah kita semua sign dengan orang hak juru-juru hati. Nah, sang kita tu boleh ajak kita buat baik dan lari kita daripada benda maksiat. Misalnya kita nak kecek ngupak-pak ya pun nah kita kecek hal lain ataupun ya pelirang kecek hal lain. Alhamdulillah kita pun ingat, oh alhamdulillah mujurnya aku ada sang lagu ni. Nah dia boleh tegah aku daripada benda maksiat. Dan dalam kitab hak ni lagi dia sebut mazara aliman faka'anna mazarani. Barang siapa muziarah ia akan orang alim. Jadi ziarah orang alim ni saya ayat saat ni lah kata satunya kita pergi ziarah lah orang alim hak buka pondok, lebih bagi hak tua-tua. Dan kalau misal kita duduk dalam negara kita cari kat dalam negara ni babo hak buka pondok, babo-babo supaya di lepas cek erong ayat apa ni pondok kapur dalam babo hak tua. Kita pergi ziarah dia pagi hari ni tu bukan pergi tangan saja. Kita pergi makan ni sikit banyak nawah 5 ke gapo ke hawi dadakah kepada tok guru pahala besar hak tu hawi kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi ziarah. Yang dua pula kita pergi lepas ada Covid ni. Jangan pergi training. Takut lekat siapa babah kita pergi ziarah jangan pula. Lepas ada ni insya-Allah taala kita pakai gilah. Kalau kita buat tak pergi lagi, buat tak pergi ziarah lagi, buat tak pergi ngaji dengan tok guru lagi. Pahala ni Allahumma salli ala Muhammad lepas sore lepas sore. Itu dia. Kalau tok guru pakai mati lah ke nyanyolah kita. Tepat hak nyanyi tu kita diri. Sebab tu kita pakai usaha sebab ada tok guru, ada alim ulama ni lah. Cerahnya dunia ini. Allah Ta'ala tak buat turun bala selalu dah sebab ada doa-doa para alim ulama ni. Tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang hak Nabi sebut, hak dalam kitab sebut, barang siapa muziarah ia akan orang alim, maka seolah-olah supaya dia ziarah Nabi. Seolah-olah kata supaya dia ziarah Nabi. Mungkin Nabi kata al ulama warasatul anbiya, waris Nabi orang alim ni. Dan barang siapa saleh berjabat tangan saleh dengan orang alim, seolah-olah dia berjabat tangan saleh dengan Nabi. Maka dan barang siapa berseduduk ke ia dengan orang alim, duduk sekali dengan orang alim, lama-lama sekali pergi cari tok guru, pergi ziarah tok guru, maka ia seolah-olah ia berseduduk ke dengan Nabi. Dan barang siapa berseduduk ke dengan Nabi, duduk kali dengan Nabi, dalam dunia nescaya dia duduk kali dengan Nabi di hari akhirat esok dalam syurga. Amin insya-Allah. Apa kita semua pakai usaha lah ke insya-Allah taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau misalnya ustaz kita tak apa Covid lah ni, kita tak nak pergi ziarah tok guru lagi, tapi kita dalam hati ada niat nak pergi ziarah tok guru. Amun ayat masa kita pergi ziarah tok guru, baba-baba kita jangan pergi saja back tu. Kita pergi pak baba atau mari ada gapo, mari ziarah ya baba, ada masa rak ni. Ada ganggu gapo, kita pun jangan pergi tengah hari sangat. Masa tengah hari ni baba-baba ni waliknya nak tidur, nak rehat, ambil waktu qailulah, tidur tengah hari ni boleh pahala. Sebab apa? Niat nak bangun tahajud malam hari pula. Bagi orang maya tahajud malam-malam ni sunat tidur tengah hari. Kita nak pergi masa tu tak boleh lah. Sebab tu kalau orang ngaji pondok ya tahulah masa tengah hari masa waktu rehat tidur. Sebab kena ngaji apa-apa pula, kena ngajar tok wakil ke apa ke. Kalau kita nak pergi tu pergi masa lepas asar kerana sebab lepas asar bapa tak ngajar dah tok wakil. Moga masa relax. Kita ada masa luang untuk kita nak jumpa baik tu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun kalau kita ada lombong tu, kita tu dulu bapa ada hari ni mau nak pergi ziarah ni, takut kita pergi saja tak ada bapa, saja juga. Contoh kata Allahumma salli ala Muhammad, lepas pada ning lah nak ayat tu berkata lah ni tanakan kuwi tak payah lagi lah. Takut kita bawa nyakit tahu mana. Kita bakal jaga wingat tu lebih molek lagi. Lagu tu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya saya ni tak ada gimana dah. Duduk dumo ada gimana. Sebab kita kata jagalah hak tu lebih molek lagi. Tahu dah kata Tuhan belaka. Tak yakin dengan Tuhan. Tahu dah. Tapi Nabi SAW pun ajar kata kita saat ni tu kena jaga dulu. Mu tahu kata ada ngebok nyakit mana, jangan pergi situ. Nabi kita pun ajar berkata tawakal pun kita kena usaha dulu. Tengok malaikat Jibril alaihi salam masa Isra'. Malaikat Jibril ambil borok, binatang borok ni kan. Tamat dulu. Kalau kira binatang borok, binatang hak mari pada syurga. Dia tak ada gikok binatang borok, bukan hidup makan wakayo re. Binatang borok daripada syurga. Tapi dia pun malaikat Jibril Nabi turun sallallahu alaihi wasallam turun pada binatang borok masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Malaikat Jibril tamat binatang borok. Lepas tu serah Tuhan masuk dalam sejid. Tu baru kena. Dah menyata kita tu usaha. Semua tu dalam hati kita Tuhan belaka. Kalau kita jaga tara mana, pas kalau Tuhan nak kena juga. Tapi molek kita jaga dulu. Baik tu la darara wala dirara wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Baik tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu masa kita pergi ziarah Tok Guru tu, kita pun Tok Guru kenal kita kenal Tok Guru. Lepas tu kita mari mana, ada anak bapa redah royak. Lepas tu kita pun minta Tok Guru doa kepada kita dan keluarga. Kalau kita bagi anak, ambil anak kita Tok Guru yang kepala. Yang kepala ataupun minta air tawar atik kerana. Lepas tu kita pun Tok Guru nasihat sikit kerana amal ni duk kerja. Misal kita ni jadi tak nebel. Contoh misal tak nebel ni hamba lepas tu mari ziarah lah luar masa ni ingat Tok Guru masa nak mari ziarah ni. Lepas tu tolong nasihat lah sikit lagu mana kerja kita ni bekno apa nasihat gini. Alhamdulillah kelik lagi hati wasa mujur lebih ada gapo. Tak apa babo ni ya panggil bukan beci dak. Kita nak kerja kerja besar tara mana tamnen pun kita pergi jumpa Tok Guru timur 12 tangan. Kita tanya masalah, kalau kita ada apa masalah nak tanya, kita boleh tanya lalu dah. Bet tu. Lepas tu kita pergi ziarah Tok Guru abah hak yang buka pondok. Buka pondok hak tua-tua tu. Tu dia. Kita bakal pergi lepas badan ni lah. Lah ni dak lagi. Sebab Covid dak. Kalau kita hantar barang, dia mau tanya kata kalau kita songkong sebanyak hantar ke flat ke ataupun carry perama tu tak gizat dah tapi nak hantar ambil tiyo hak baba tu haba ni hantar dia kau kena apa ikutlah, tak ada masalah juga. Lepas ada ni kita pergi rumah nak ayat atas. Alhamdulillah habis itu satu. Dan dalam kitab Matlab Badrain dia sebut hak ni kita biasa dengar banyak dah cerita ni dia sebut sini, dan tersebut dalam kitab bahawasa Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat akan seorang hamba-Nya. Tuhan tanya, Tuhan periksa hamba dia di hari akhirat esok lah, maka berat kejahatannya daripada kebaikannya. Timai pahala lek ni dosa lek ni timai bah berat lek dosa, maka disuruh dengan dia ke neraka. Malaikat pun harap buat pergi neraka. Muka timai ni berat lek jahat ni, berat lek dosa ni, harap buat pergi dalam neraka. Maka apabila dibawanya dengan dia, malaikat harap nak buat pergi neraka dah ni, nak pergi bubuh dalam neraka, maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril. Allah Ta'ala pun tanya malaikat Jibril. Tanya kata, adakah ia
Hei malaikat Jibril, mu cuba tengok, mu cuba kira, mu cuba tanya, adakah ia hamba aku seorang ni hak mu nak buat gini neraka ni duduk pada tempat orang alim dalam dunia? Ya biasa duduk ke dak kali dengan orang alim dalam dunia dulu. Kalau ia biasa, maka aku apung akan dia dengan syafaatnya. Kalau ia biasa duduk kali dengan orang alim di atas dunia, aku apung dosa dia, aku dia buat masuk syurga. Maka bertanyalah Jibril. Malaikat Jibril pun tanyalah. Maka berkata ia tiada. Tak biasa. Aku tak biasa duduk kalebuk dengan Tok Guru di atas dunia. Masa baba mari ngajar di masjid balasah mari ceramah pun tak biasa duduk. Tak tahu pergi mana. Buat tahu kata baba mari ceramah wepung lari gila. Nah tak biasa. Kalau kita biasa tu kata ana, aku apun dosa dia dengan sebab dia biasa duduk kali dengan orang alim. Subhanallah. Lepas tu tanya tak esah. Berkata Jibril, hei Tuhanku, engkau lah yang terlebih mengetahui apa hak hamba mengoyak saat ni mula hak tahu hei Tuhan. Maka firman-Nya Allah tanya akan dia, tanya lagi, hei Jibril, adakah ia kasih akan orang alim? Saat ni ia biasa duduk gedak dengan orang alim. Kalau tak biasa, tanya ia pula, ia biasa ke tak kasih kepada orang alim? Ni nak ya. Sebab tu saya ayat ni kata, kalau misal kata babo hak ni tu tok guru ulama kerana dia tak kenal kita sebab ramah kan manusia kan anak murid ni ramah. Nah, tak apa kita kata, tapi molek kita dia kenal kita ratik, ada nama kita dalam hati dia. Tapi kalau misal kata nah sebab ramah doa kita pun tak ada gimana, dalam hati kita ada kasih kepada tok guru, ada kasih kepada alim ulama. Gitu. Nah, walaupun kita tak biasa ngaji dengan dia, tak biasa jumpa dengan dia, tapi hati kita ada sayang dan kasih kepada alim ulama. Jadi, nah, tanya, adakah ia kasih kepada orang alim? Maka tanya, malaikat Jibril tanya. Maka berkata, ia manusia seorang tu hak ni. Tiada. Dalam hati pun tak kasih kepada orang alim. Ya Allah. Nah, tak tahulah lagu mana. Tanya olehmu Jibril, adakah ia duduk bersama di dalam hidayah serta dengan orang alim sekali ya? Mu tanya pula, mu tengok pula. Kata ya ni biasa kedak duduk dengan orang alim dalam hidayah. Dalam hidayah makan nasi tu, biasa kedak ia duduk sekali dengan orang alim. Nah sebab tu kalau misal ada babo atau tok guru orang alim ke, mari nah rumah kita usahalah duduk dalam hidayah kali dengan dia, walaupun bukan sokmo lama-lama sekali nah. Maka ditanya malaikat tanya, nah orang tu saat ni mu biasa tak nah duduk kali dengan orang alim dalam hidayah, mu biasa makan kali dengan orang alim tak? Tiada dak esok. Maka firman-Nya Tuhan tanya lagi, tanya olehmu adakah namanya dan bangsanya serupa dengan orang alim? Kalau serupa, aku apung dosa ia. Nama ia serupa ke dengan orang alim? Nama Syafi'i ke, nama Maliki ke, serupa ke tak? Maka ditanya, maka tiada. Tak serupa juga, tahu nama gapo. Nah, tak serupa dengan orang alim. Allahu Rabbi ya kali. Maka firman-Nya Allah, nah Tuhan pun tanya lagi. Nah Tuhan tanya lagi. Tuhan tanya lagi. Nak tanya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tanya lagi, atau dia hak ni tu kasih kedak kepada orang hak kasih kepada orang alim? Dia ada sayang hak dia kasih kepada orang alim tak? Sayang tu kasih kepada orang alim. Kalau ada, ambil akan dia dengan tangannya dan masukkan ke syurga. Masuk ke dalam syurga. Kalau ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka dia apa akan dia dengan berkatnya. Ni sebab tu kita semua telah lama sekali ke kita pakai usahalah. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita gizairah rumah babo rumah tok guru kalau ia akak bagi gapo walaupun kita tak makan semua pun kena makan juga. Walaupun sikit pun tak apa, air ke sekut ke gapo apa. Nah, ada berkat dalam makanan yang mari hak ni tu. Air ke gapo. Setengah orang tu pasal buat perincai doa. Wak hari bare, wak hari wak kayu, wak gapo mahaba. Lepas tu air gapo hak apa tu. Makan air lu minum lu. Kita royak atas ya sikit-sikit lah. Ambek tu ya.
Ni tolak belaka. Nah, dia barang-barang hak mari dalam rumah bapa ni ke. Nah, atau bagi lebih-lebih lagi bapa hak tua-tua hak buka pon nak gapo ni, nah dia jaga benar tak sei makan ni hak cuma-cuma masuk dalam rumah. Ada berkat lah makan ni, mudah-mudahan dengan sebab kita makan ni hak mari di bapa ni ke, Allah Taala wi bersih hati kita, wi rajin wa amal kena. Nah, baik tu insya-Allah Taala habis itu. Itu di antara kelebihan yang ada sebut dalam kitab ulama mengenai dengan apa nama ni ziarah orang alim. Banyak lagi kalau kita nak tengok panjang-panjang lebar tu ni masana kitab nama Hidayatul Muta'allim. Pergi kedai kitab tanya kitab Hidayatul Muta'allim. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sebut banyak kelebihan ziarah orang alim, kelebihan ngaji agama, kelebihan banyaklah, kelebihan hak selaku paut dengan ilmu agama lako sini. Habis itu, nah, lepas tu ada gapo lagi? Yang pertama semaya, yang dua ziarah orang sakit, yang tiga ziarah orang alim. Lepas tu yang ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai belah tu insya-Allah taala nanti kita sambung mula pula. Hari ni kita ambil masa sekat ni dulu. Mudah-mudahan semua hak kita ngaji pagi ni Allah Taala wi berkat. Allah Taala wi kita boleh pakai wa amal lah ke. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu. Jadi sebagai saya ya hanilah minta ufak kita semua bakat maya hajat lah kena. Bakat maya hajat minta wi covid corona hak duk ngebok lah ni minta wi hilang bangat-bangat. Lepas tu saya minta ufak kita semua ni apakah doa wi kepada saya katik. Sebut dalam doa ufak kita semua lepas ada maya ke. Sebut nama saya Ali Deng minta wi sihat. Minta wi umur panjang. Boleh kita buat rekam muzakarah semua. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun doa kepada ufak kita semua juga minta wi Tuhan apangkan dosa ufak kita semua, minta wi tambahkan rezeki, tambahkan nikmat di kita semua, dan minta wifat kita semua ni hilang pada penyakit, hilang pada susah dunia akhirat, minta jauh daripada bala belaka. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu pagi ni sekat ni dulu insya-Allah taala kita nanti sambung semula. Kita sambung semula pula esok pagi esok insya-Allah taala. Habis itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kejahilan, kedaifan yang ada di diri saya sendiri. Akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa a'malana wa sadaqatana واغفر لنا ذنوبنا عما ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل داء خصوصا من داء الكورونا والكوفيد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.